Okey. Mula-mula sekali kita kena fahamkan tentang cross product, iaitu simbol cross yang ni. Jadi kalau kita check dalam online, dia ada bagi tahu bahawa cross product ini adalah beginilah. Yang mana A ni kita andaikan dia adalah suatu vektor order 3, order 3. Lepas tu B adalah vektor lain order 3. Jadi bila A cross dengan B, maka dia kena jadi hasil darab tolak macam ni. So apa yang kita perlu utamakan ialah kena perhatikan kedudukan. Okey, yang mana kalau tengok ni A2 ni dia ambil daripada sini, dia darab dengan B3 dia ambil daripada situ. Dan A3 pula yang ambil sini, dia darab pula dengan B2 macam tu. So ini adalah untuk unsur yang pertama. Kalau tengok ni adalah first part, second part, third part. Yang ni kita panggil dia first part, second part, third part. Yang ni pun first part, second part, third part. Jadi hasil darab ni bermaksud untuk jadikan first part dia, maka kita kena follow kedudukan ni, kena darab macam ni. Yang ni pula kedudukan tu darab dengan yang tu. A3 kedudukan ni darab dengan yang depan ni, and then tolak dengan A1, tolak darab dengan B3. Okey, so ada ulahan lagi sebenarnya mengenai bagaimana dia dapat formula begini, iaitu dia benda ni berasal daripada determinant sebenarnya. So boleh lihat dengan lebih lanjut dalam website yang dalam online, yang mana dia ada notes berkenaan cross product begini. So cross product ni adalah tak sama dengan dot product, yang mana dot product kita nampak dia dot macam tu je, and then biasanya dot product ni dia lagi, pendarapan dia tu lagi senang. Yang mana yang kita selalu buat kalau dot product ni, yang depan ni darab dengan yang depan, dapat yang depan. Yang kedua darab yang kedua, dapat elemen yang kedua. Yang ketiga darab dengan yang ketiga, akan dapat yang ketiga juga. So itu kalau dot product. Tapi kalau cross product ni dia punya definition agak complicated sikit, so kita kena follow yang ni lah. Okey, so ini adalah formula ni definisi untuk cross product. So firstly kita kena alert yang ni dulu. Okey. Secondly ialah menuju kepada soalan dia, ialah untuk membuktikan T sebagai hasil ni dengan yang ni. Yang mana kita lihat dekat sini dia ada V. Jadi apa yang perlu berlaku pada input V, kita kena darabkan V dengan vektor A, yang mana A ni pun adalah sejenis vektor yang order 3 dan V pula vektor yang order 3. So ibarat macam A tu adalah kedudukan yang tu, V tu kedudukan yang kedua. Tapi untuk setiap T ni, kalau kita lihat A dia ni macam skala lah, bukan skala, dia macam dia kekal, dia sentiasa A dekat sini. Yang berubah-ubah tu adalah V. Okey. So untuk buktikan yang ni sebagai suatu penjelmaan linear, jadi kita kena recall balik apa penjelmaan linear ni, yang mana dia ada dua. Satunya ialah kita kena buktikan untuk semua elemen U and V. Okey, sekarang ni kita elemen daripada mana? Ni adalah vektor. So dia elemen daripada R3, and then apa yang kita kena buktikan ialah T bagi U tambah dengan V tersebut mesti bersamaan T kepada U tambah dengan T kepada V. Just tunjuk one direction, iaitu bermula daripada left to the right pun boleh. Okey, seterusnya kita kena define suatu skala. So kita kata untuk skala alpha di dalam suatu field, saya tak pasti field apa skala tu, tak ingat. And then kalau apa-apa vektor di dalam ruang ini, maka T kepada alpha V macam ni akan terhasil alpha tu terkeluar, and then TV kat dalam. Okey, so nak cakap kat sini kita kena berjaya tunjukkan yang tambah jadi pecah tambah dekat luar. Yang skala darab, ini skala, dia tak ada bar ni sebab dia skala, dia bukan vektor.
So, kita hanya dapat keluarkan skala tersebut. Okey, so nak mulakan pembuktian ni, kita kena mulakan dengan mengandaikan unsur-unsur tersebut. So, untuk buktikan yang pertama, jadi kita andaikan let U bar is equal to U1, U2, U3. V bar is equal to V1, V2, V3. So, T kepada U plus V mestilah bersamaan. Kejap dia ada bar. Sorry, so kena betulkan balik yang ni. V. Okay. So, kita kena buktikan T U plus V is equal to yang ni tambah yang ni. Tapi macam mana nak buat tu? Okey. Kita mulakan dengan definisi T kepada sesuatu. Katakan ini adalah satu benda. Is a one thing. One thing, just one thing. Okey. So, kalau kita lihat daripada definition ni, this is one thing. What happen after that? Skala yang ni, yang kekal sentiasa ni, akan darat dengan one thing tersebut. So, apa yang berlaku kat sini, kita kena follow direction dia tu. Jadi, dia kata letak A kat sini. Apa-apa dekat dalam ni, dia akan duduk dekat sini. So, kita kena follow dekat sini. U tambah V ni ibarat satu V yang macam tu. Jadi, dia akan jadi A bar kena darab dengan U bar tambah V bar. So, dia akan jadi bersamaan macam tu. Okay. And then, so apa yang berlaku dekat sini ialah kita lihat kepada U bar tambah V bar ni. Okay. Since kita dah tahu bahawa U bar, U1, U2, U3, V bar is V1, V2, V3. Jadi, kalau dia punya vektor ni tambah dengan vektor ni, kita kena tahu bahawa dia punya tambah tu maksudnya apa? Iaitu U1 akan tambah dengan V1 pada tempat pertama. Tempat kedua, kita ambil U2 tambah dengan V2 pada tempat kedua. And then U3 tambah V3 pada tempat ketiga. Ni definisi ni memang selalu ada untuk ruang R3. Khas untuk ruang R3. Memang tambah define dia macam ni. Jadi, kita automatiknya A bar ni akan darab dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Okey. So, apa step seterusnya ialah, okey, A ni ialah apa sebenarnya tadi? Iaitu A ni ialah kita ambil yang atas sekali lah. A1, A2, A3. So, kita tunjukkan A tu rupa dia macam tu. Dia kena darab dengan V2, U3 tambah V3. Okey, seterusnya ialah kita lihat macam mana nak tunjukkan ni apa yang nak dibuat dengan cross ni. Okey, so dekat sinilah baru kita guna maksud definisi cross tu, iaitu kita kata kita ambil yang second part dekat sini darab dengan third part yang dekat situ. Kalau tengok ni, A ni kat depan, B kat belakang. Jadi, kita kena follow yang nak ambil yang mana tu. So, kita kena ikut macam tu. Menurut daripada definisi atas ni, jadi, kita akan follow. Ni adalah daripada second part. So, second part kita kat sini ialah A2, samalah sebab kita guna simbol yang sama. So, kita catat sini A2. So, apa yang berlaku? Dia darab dengan B3. B3 tu adalah kedudukan yang ketiga. Jadi, kita lihat yang ni adalah B kita. So, ini adalah kedudukan ketiga kita. Jadi, kita darabkan dia kat sini. Okay. And then, dia kata minus. So, kita letak minus. Lepas tu, dia ambil A3, iaitu kedudukan ketiga. So, kita letak A3 kita.
dan dia darab dengan B2, iaitu kedudukan yang kedua yang ni. So, kita punya B2 ialah kedudukan yang ni, U2 plus V2. So, kita kena catat U2 plus V2. Okay, so mungkin kalau nak bezakan, kita boleh guna macam ni instead of guna kurungan supaya kita tak confuse. Okay, so ini baru sahaja untuk yang first part. So, kita follow untuk second part pula. So, kalau tengok second part, A3. So, kita letak A3. Dan kita tengok B1. B1 daripada first part untuk yang bahagian belakang. So, ini adalah B1 kita. So, kita letak U1 tambah V1. Lepas tu, dia minus. Okay, kita letak minus A1. A1. Lepas tu, B3. So, kita ambil B3 kita ialah yang ni lah. U3 tambah V3. So, itu second part. And then the third part is A1, B2. So, A1 kita, B2 kita ialah U2 plus V2. Okay. Seterusnya dia tolak. Okay, kita letak tolak. And then A2, B1. So, A2, yang B1 tu adalah yang mana? U1 plus V1. So, U1 plus V1. Dan, okay. So, langkah apa yang seterusnya kita boleh buat dekat sini ialah kita kena tengok balik aim target kita. Target kita ialah kita sebenarnya nak pecahkan jadi U suku kat sini, V suku begini. Jadi, kita kena dapatkan idea macam mana kita nak buka benda tu supaya dia dapat suku macam tu kan. Okay. So, first thing is kita dapat lihat kat sini kita boleh kata kita kembang semua ni kan. Okay. And then kita akan buat susunan. Okay. Kita just kembang tapi kita tak adjust dia punya susunan siapa depan siapa belakang. A2, U3. It's to be safe untuk tidak ubah kedudukan tersebut. And then make sure put the bracket sebab kita nak insert A2 je kat dalam tu. And then plus dengan A2 V3 minus dengan A3. Okay, tu sebab saya letak kurungan sebab ada minus tu. Okay, A3 U2 plus A3 V2. Okay. And then seterusnya A3 U1 plus A3 V1 minus A1 U3 tambah A1 V3. Third part ialah A1 U2 tambah, okay sorry tak letak kurungan, A1 V2 tolak A2 U1 tambah A2 V1. Okay. So, itu yang kita dapat hasil kita buka benda tu. Okay. And then kita cuba lihat pattern dia. Okay, pattern Okay, A2, A2, A3, A3. Okay. U dekat sini, U dekat sini. Lepas tu kawasan ni dah tak ada U. So, kita akan nampak yang first part ni dia ada U kan. And then the next one kita akan lihat yang ni pula. U dekat sini, U dekat sini. V kat sini, V kat sini. U ada kat sini, U ada kat sini, V kat sini, V kat sini. So, kita mula nampak dia punya pattern, dia punya form dia kan. So, sekarang kita target cuba nak susun. Let's say kita kata aku nak letak U dekat depan, aku nak letak V dekat belakang. So, kita cuba susun semula dengan memindahkan. Okay, kita pindahkan yang ni maybe ke belakang, yang ni ke depan. Tapi make sure dia follow dengan minus tu. Okay, minus ni adalah untuk yang ni dengan yang ni. Bukan untuk dua ni Minus ni untuk dia kedua-dua benda ni. Sama juga minus ni untuk kedua-dua ni. Minus ni untuk kedua-dua ni So, macam mana kita nak pindah tu ialah kita mulakan dengan cara begini. Iaitu okay. Saya pindahkan A2 U3. Okay.
saya letak minus. Ambil yang ni duduk depan sebab saya nak gabungkan untuk U sama U duduk sekali. And then saya letak tambah untuk yang ni. And then saya letak A2V3. Nampak tak dia sekarang ada di belakang. Dan saya letak minus untuk yang ni. Sebab ni minus dia bertemu dengan plus, so akan dia jadi minus balik. Oh sorry, saya tersalah ni. Okay, so A3V2. Okay, so begitu juga dengan step yang ni untuk second part. Dan ini untuk third part kan. Jadi kita buat kurungan A3U1 minus dengan A1U3, tutup, letak tambah. Lepas tu letak A3V1 tolak A1V3. Okey, untuk third part pula ialah A1U2 tolak A2U1, tutup, tambah A1V2 tolak A2V1, tutup. Okey, done. Okey, so kalau kita perhati dekat sini ialah yang ni tambah yang ni, yang ni tambah yang ni, yang ni tambah yang ni. Okey, so kita kena remind balik diri kita bahawa jika ada tambah tu, kita boleh buka dia. Okey, apa yang saya maksudkan ialah kalau let's say saya kata A1 tambah dengan B1, A2 tambah dengan B2, A3 tambah dengan B3 kan. So ni iklan sekejap So yang ni maksudnya ialah A1, A2, A3 tambah B1, B2, B3. Nampak tak tambah tu, saya boleh letak tambah tu dekat luar. Okey, tu maksud saya lah. Okey, so this is iklan sekejap, bukan jalan kerja. Okey, so kita kena andaikan the whole thing ni sebagai A1, the whole thing yang belakang ni sebagai B1, yang ni pula sebagai A2, B2, A3, B3. Macam mana kita nak nampak itu A1 kita kan, itu adalah B1 kita kan. Okey, kita fokus yang ada U dengan U ni untuk A, yang ada V dengan V tu untuk B. Okey, jadi sekejap, kita cuba asingkan. Jadi so kita boleh buat macam ni. Kita katakan so dia akan jadi A2 U3 minus A3 U2, kita ambil ni the first part, yang ni the first part yang depan ni, dan ni the first part yang ketiga punya. Okey, so kita gabungkan. So kita letak tambah. Dan untuk yang kedua punya part, iaitu kita akan ambil yang bahagian ni. Lepas tu yang ni punya, yang ni punya V punya. Okey, yang ketiga ialah kita ambil yang ni punya. Okey, so kita akan lihat ada dua bracket kat sini. Okey, dua bracket besar, yang mana dalam tu ada macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan. Okey, so apa yang kita perlu nampak ialah yang dalam ni, yang ni dia fokus pada A dengan U sahaja, yang ni pula dia fokus pada A dengan V sahaja kan. Okey, so kita go back to definition balik. Okey, kalau bentuk yang macam ni, kita relate balik dengan ni cross product, yang mana kalau kita tengok susunan dia pun lebih kurang samalah sebenarnya susunan dia, yang mana kita ambil U2, U3, A2, U3
Jadi sebab kita dah tahu dah dekat sini, kalau kita ambil A2 tu macam ni punya form, maka ini adalah kedudukan yang pertama ialah A punya, yang kedudukan keduanya ialah B punya. So dekat sini kita nampak position untuk U tu sama macam position untuk B. Jadi untuk yang kurungan atas ni, kita boleh kata dia bersamaan dengan A punya cross dengan U punya lah. Okay. So itu maksud dia kan. Okay. And then ni tambah, kita still letak tambah je. Okay. So perhatikan balik untuk bahagian yang kedua, iaitu A2, V3 semua ni. Okay. So kalau kita relate dengan cross product yang atas tu, okay, so kita katakan the A part tu tak ada masalah lah. So cumanya kita tengok kedudukan V kat sini, V1, V2, V3 tu sama dengan kedudukan B dia kan. Jadi means that V kita ni adalah untuk tempat B tu. So kita just gantikan A tu kekal cross dengan V, sebab kita pakai V kat sini. Okay. So kita dah dapat tunjuk macam tu. Okay, tinggal sikit je lagi, since kita perlu pergi kepada definition of T, yang mana T kata kalau A dia darab dengan V, dia akan jadi macam ni. Kalau A darab dengan U, dia akan jadi U lah dekat sini. Kalau dia letak apa-apa huruf lah kan, yang ni dikekal, yang ni je kena berubah. So yang berubahnya dekat sini kan. Okay. So kita akan lihat untuk yang ni nya, kita boleh katakan untuk ni sebagai T of U lah. Okay. And then plus, and then yang second ni A, V. So mestilah V lah. Okay. So done. This is for the first part. Okay, ini adalah untuk first part. Okay, untuk second part, okay. Untuk second part, awak kena tunjukkan untuk skala, iaitu dengan mengandaikan let alpha be a skala. Okay, saya lupa nak tulis macam mana, saya takut silap, so saya tinggal je dulu. And then let kat sini untuk skala punya second part ni, dia just andaikan satu V saja. So kita let juga V sebagai V1, V2, V3. So apa yang kita kena buktikan ialah kita buat tunjuk yang ni akan dapat yang macam ni. Itu saja. Okey. So kiranya kita buat T alpha V bar. So apa yang berlaku? T alpha V bar ni apa? So ini adalah suatu benda. Let's say kita ambil ni sebagai satu group. Okay. So suatu benda ni, kalau kita tengok daripada definisi ni, suatu benda tu A dia kena darab dengan suatu benda tu. So kita kena follow the definition. A dia kena cross dengan alpha V bar. Okay. And then kita boleh macam step tadi, masa first step tadi. Okay, so kita lihat bila kita dah tunjukkan macam ni, kita akan mula buka dia punya apa bentuk ni, apa bentuk tu, macam tu kan. So sama dengan yang ni, yang mana kita kata A ni adalah bentuknya, sorry dah tak ada ni, A1, A2, A3. And then dia ada cross. Okay, and then dia ada alpha, and then V tu adalah V1, V2, V3. Okay, seterusnya kita kena salin je dulu yang ni, A3. Perhatikan yang belakang dulu, fokus sikit. Yang ni cross. Okay, yang ni sebab dia skala, so dia boleh masuk dalam ni, masuk dalam ni, masuk dalam ni. So ada ulangan alpha V1, alpha V2, alpha V3. Okay, so kita akan lihat yang ni cross dengan yang ni. So kita kena follow dengan definisi cross product, yang mana tempat kedua, tempat ketiga, tempat ketiga, tempat kedua, macam tu kan. So sama juga kita kena buat macam tu juga. Maka kita follow untuk cross yang ni. So since yang tadi dia cakap A2 B3, so kiranya A2 kita ambil perlu tak?
perlu kurungan. Okey, kita tukar kita buat kurungan ni. A2. Okey, kita ambil A2 and then B3 tu adalah kedudukan ketiga bagi yang kedua. Bukan yang belakang. Kedudukan ketiga bagi yang kedua, yang belakang. So dia darab dengan alpha V3. Okey. So di minus dengan lepas tu ada A3. Dia darab dengan B2. B2 tu adalah alpha V2 lah. So alpha V2. Itu untuk first part sahaja. Okey, so second part kena lihat dia mula dengan A3 B1. So A3 B1 nya ialah alpha V1 di minus dengan A1. Lepas tu B3 iaitu alpha V3. Okey, tutup kurungan. Okey, so untuk third part ialah A1 B2. So A1 B2 kita ialah kedudukan yang ini, alpha V2. And then minus dengan itu adalah B2 A2 and then B1. B1 tu adalah alpha A1. Alpha V1. Okey, done. Okay, so sekarang kita hanya nak pisahkan alpha daripada V. Okey, kita nak pisahkan alpha daripada V. So since alpha ni skala kan, so kita boleh ni pindah-pindahkan, boleh letakkan alpha ni di depan. Okey, so dia akan jadi alpha A2 V3. And ni pun alpha A3 V2. And ni pula alpha A3 V1, alpha A1 V3, alpha A1 V2, alpha A2 V1. So saya tak nak tunjuk lah yang tu sebab dia mudah sangat. So kita pergi step yang seterusnya, iaitu kita cuba faktorkan since ada alpha 2 kali. Jadi kita akan letak satu alpha dekat sini and then kurungan letak A2 V3 minus A3 V2 untuk first part. So sama juga dengan second part dan third part. Okay, so kita akan buat macam ni. Okay, kurungan besar. Okay, so letak alpha and then kita keluarkan alpha tu, jadi yang tinggal A2 V3 dan minus, letak minus kat sini, A3 V2 kat sini. So done first part. Second part kita keluarkan alpha and then dia jadi A3 V1 minus dengan A1 V3. Okay, done second part. And then seterusnya untuk third part iaitu alpha A1 V2 minus dengan A2 V1. Okay, so done. Okay, so kita kembali kepada syarat dalam skala. Kalau tadi kita cakap syarat untuk tambah, kita kata dia boleh tambah macam ni. Okay, so tadi saya ada tunjukkan kalau alpha tu masuk darab dengan V macam ni, maka alpha ni boleh masuk dalam kan. Okay, so sekarang ni kita akan lihat ini sebagai suatu benda. Dia macam satu V besar, V1, ni satu V2, ni satu V3 lah kan. So kita nampak ni alpha and then kita boleh reverse balik, letak dia dekat 2. So yang dalam tu stay maintain. Okay, so macam nak buat macam tu ialah kita keluarkan alpha and then yang dalam ni tinggal A2 V3, A3 V2. Second part A3 V1, A1 V3. Third part A1 V2, A2 V1. Okey, tutup. Okey, so sekarang ni kita akan lihat ini dia seolah-olah macam siapa, macam apa. Dia macam dengan yang ni kan dari segi kedudukan. So just A2 dengan A3, A1 tu kita kekalkan sebab kita pakai A yang sama kan. So kalau kita lihat kepada V tu, dia sama macam kedudukan B dekat sini. Jadi kita boleh kata V tu adalah ganti dekat sini. Jadi kita akan catat sebagai alpha and then dia darab dengan A bar cross dengan V bar sebenarnya. Sebab V1, V2, V3 tu adalah V. Okey, so ini pula adalah apa? Adalah ini. Okey, so kita kata yang ni maksudnya V tu kena follow dekat sini lah. Okey, so alpha T V.
Jadi kita tunjuklah. Okey. Itu sahaja.